الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. Yang saya berikan rezeki Masjid Ar-Rahman, Faridah dan Kuasa, seterusnya muslimin mandiran Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kita digunakan lagi pada malam ini. InsyaAllah kita akan kitabnya sebenarnya saya dah silap bawah. Saya tengok bila tuan-tuan pegang kitab walaupun salim tadi, saya sudah tersilap. Jadi itulah kadang-kadang berlaku kesilapan untuk saya. Buat kuliah ni hari-hari, jadi kadang-kadang tak ingat. Saya terpukul. Buat walaupun salim ni sekarang saya baca di masjid An-Nasir. Dia hari ini dah terlupa, ingat hadis ini. Ya, jadi kitab tu saya tak bawa. Jadi insyaAllah bulan depan, ya, saya tak bawa kitab Tolong Salim. Saya pun tak menyemak dulu. Jadi saya ingat hari ini hadis, ya. Kita tengok tuan-tuan pegang Tolong Salim, kita dah baca dulu hadis ni. Tapi itulah produk hari-hari itu je. Jadi kadang terlalu saya kadang-kadang, ya. Jadi saya study dia hadis. Rupanya kita tosok. Jadi ikut kita baca bulan depan. Saya tak ingat itu, ya. Tak ingat kata malam ni kita baca Tolong Salim, ya. Jadi insyaAllah bulan depan betul boleh buka kitab tu. Jadi malam ni saya baca hadis lah sebab itulah, ya. Saya study hadis. Jadi Tolong Salim tu kena baca juga dulu, mana tajuknya, ya. Jadi saya mohon maaf benar-benar. Yang bulan sebelum ni saya terlupa pula minggu yang keempat. Kadang-kadang begitulah, ya. Jadi insyaAllah kita akan baca kitab itu pada bulan depan, ya. Jadi pada malam ini saya baca hadis lah. InsyaAllah kita akan baca pada bulan yang akan datang. Baik, jadi hadis yang saya pilih pada malam ini, ya, berkaitan dengan cerita berkaitan dengan Abu Sufyan bin Harb ketika mana dia masih belum Islam lagi, ya. Jadi hadis itulah yang saya pilih mengenai hadis ini. Jadi daripada Ubaidillah berkata sesungguhnya Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas memberitahu kepadanya bahawa Sufyan bin Al-Harb sebelum masuk Islam, dia menceritakan kepada Abdullah bin Abbas
dulu ni ketika mana dia pernah diundang oleh Raja Rom Hercules jadi dalam pertemuan itu apakah soalan-soalan yang diajukan kepada Abu Sufyan. Jadi nak ceritakan dari sini tentang kejujuran Abu Sufyan dalam menceritakan keadaan Nabi yang sebenar. Itulah. Jadi hadis ini panjang sebenarnya, tapi diringkaskan. Jadi diambil poin-poin penting saja. Jadi Raja Hercules ini bertanya kepada Abu Sufyan. Dia tanya, adakah kamu pernah menuduhnya Nabi Muhammad SAW itu dengan dusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakan? Maknanya dari segi kepribadian Nabi Muhammad SAW yang Abu Sufyan kenal, adakah Nabi dia pernah bohong? Jadi aku jawab Abu Sufyan, dia kata tidak pernah. Nabi tidak pernah berdusta. Itulah sifat Nabi SAW. Jadi dia jujur mengatakan bahawa Nabi ini dia tidak pernah berdusta. Kemudian ditanya lagi, apakah yang diperintahkan kepada kamu? Artinya seruan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Quraisy, terutamanya kepada pemimpin-pemimpin Quraisy pada ketika itu atau juga Abu Sufyan. Jadi apa seruan, apa yang disuruh kepada kamu? Jadi dia jawab, Nabi Muhammad SAW berkata kepada kami, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Dia dan jangan menyebutkannya dengan sesuatu apa pun. Itulah seruan Nabi dan juga Nabi-Nabi terdahulu. Mereka mengajak umat masing-masing supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan amalan-amalan jahiliyah yang dilakukan oleh atuk nenek mereka. Tinggalkan perkara yang kita khurafat, yang tak diajar dalam agama Islam. Betul, dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia ini supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan kamu menyekutukannya. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam perkara yang berkaitan dengan beribadah ini, Allah Taala perintahkan kepada manusia seluruhnya, bukan sahaja kepada orang Islam, tapi orang yang bukan Islam juga. Allah Taala perintahkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah. Kenapa Allah Taala perintahkan manusia ini supaya menyembah Dia? Kerana Dia yang menciptakan, Dia yang mencipta kita. Kita ni maksudnya makhluk. Bila sebut makhluk ni ada khaliq. Khaliq itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah perintahkan kepada hamba-hambanya supaya menyembah Dia sahaja, jangan menyekutukannya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dimaksudkan dengan beribadah itu ialah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik amalan-amalan hati maupun amalan-amalan lahiriah. Kita kena
patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ya, dalam satu hadis Rasulullah bersabda, Nabi kita tanya kepada Muaz di Jabal. Nabi kata, "Hal tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Ya. Qala Allah wa rasuluhu ta'ala. Maksudnya, apakah kamu mengetahui? Ya. Allah tanya Muaz, adakah kamu mengetahui hak Allah yang wajib dilakukan oleh hamba? Ya. Hak Allah itu apa? Apa yang wajib dilaksanakan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijawab oleh Muaz ni hanya Allah dan Rasul sahaja yang mengetahui. Kalau jauh sahabat minta tolong, ya. Jadi Nabi menjawab, kewajipan hamba ialah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Nabi bertanya lagi, apa hak yang diberi, apa hak yang akan diberikan Allah kepada hamba-Nya jika dia melakukan perkara tersebut? Dengan apakah ya, yang diberikan oleh Allah ganjarannya pada orang yang taat patuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah tidak mengazab mereka hidup pada. Di mana kalau seorang hamba itu taat patuh melaksanakan apa yang Allah Taala perintahkan, ya, maka mereka terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tak taat, artinya orang poros yang melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang telah melakukan penderhakaan itu, ya, tidak lain dan tidak bukan balasannya ialah neraka. Sebab dia telah berdosa, ya, bila kita tak taat, tak patuh pada kewajipan yang telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kalau kita tahu benda itu sebenarnya wajib, ya, tapi tidak mahu melaksanakannya, kita tahu perkara itu haram tentunya, tapi masih ada juga orang yang melakukannya, maka balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut kataan syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, jadi ulama membahagikan apa nama syirik itu, ya. Ada yang mengatakan dua jenis, ya. Ada yang mengatakan tiga jenis syirik ini, macam-macam, ya. Ada yang mengatakan 6 pun ada. Kita tengok dia ada pecahan dia lah, ada pecahan-pecahan dia tu. Jadi yang dikatakan syirik itu, ya, yang katakan syirik itu tadi, ya, dia panggil syirik besar, iaitulah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia panggil syirik besar, iaitu sekutu bagi Allah, sedangkan dia yang menciptakan kamu, Allah Ta'ala yang mencipta kita semua. Maksudnya orang yang melakukan perbuatan syirik ni, ya, dia yakin selain daripada Allah ada lagi kau yang berkuasa. Itu meyakini selain Allah itu sebagai Tuhan, ataupun meyakini, ya, ada kuasa lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala ni yang mentadbir alam ni betul. Itu dia panggil syirik, ya. Ada juga dia panggil syirik meyakini bahawa zat selain daripada Allah Subhanahu wa taala ni yang kuasa untuk mewujudkan sesuatu. Ada kuasa lain yang boleh mencipta, mengada dan meniadakan suatu perkara, ya. Ini pun dianggap sebagai
Pertama syirik juga. Ada zat lain yang berkuasa. Contohnya yang berkuasa menurunkan hujan, yang kuasa yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau berkeyakinan ada, ya tak kira lah kita kata ialah benda-benda lain ni, dia percaya benda-benda lain tu, benda tu yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ya, dewa-dewa dan sebagainya, ya, itu boleh menyebabkan dia bagi syirik. Dan yang ketiga ni dia bagi yang membahagikan kepada tiga ni, ya, dia bagi menyekutukan Allah dalam beribadah. Dia juga maksudnya itu dia bagi syirik kecil, ya. Ini pun haram juga. Sama ada jadi dia meyakini selain Allah ada Tuhan, ya, ada zat lain yang mempunyai kuasa yang boleh mewujudkan suatu benda, ataupun juga dia panggil menyekutukan Allah ketika beribadah. Itu yang diistilahkan sebagai riya, ya. Ini pun tak boleh maksudnya, ya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua supaya bila kita menunaikan ibadah itu dia mesti, ya, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana sesuatu ibadah yang kita lakukan itu, ya, bukan terkait dengan makhluk, sebab manusia, betul, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bukan kerana Allah, maka tidak dianggap sebagai satu keikhlasan, ya, dalam ibadah kita. Sebab itu dalam satu hadis Nabi cerita kepada kita, ya, ketika Allah mengumpulkan orang terdahulu dan orang-orang terkemudian di hari kiamat, jadi maka mereka akan disuruh, ya, barang siapa menyekutukan amal kepada selain Allah, maka hendaknya orang itu menuntut pahalanya kepada selain Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Jadi maknanya kalau ada orang itu beribadah bukan kerana Allah tadi, kerana yang lain, minta kepada perkara yang kita minta di dunia itu, ya, kerana orang contohnya, ya, kerana, ya, bukan kerana Allah ni. Dia Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui. Jadi minta kepada orang yang kita niatkan di dunia itu, ya, ibadah kita tadi bukan kita kata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana manusia tu, ya, atau sesiapa saja, ya. Jadi amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah tak berfirman dalam hadis kursinya, aku adalah zat yang paling tidak perlu kepada sekutu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang di dalamnya ada menyekutukanku dengan yang lain, ya, maka aku membiarkan dia berserta sesuatu yang dia jadikan sekutu tersebut. Maksudnya amal tersebut tidak Allah terima, akan tetapi diserahkan kepada yang dijadikan sekutu di dalam amalan itu. Itulah, ya. Jadi mana kalau kita tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu menjadi sia-sia, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami tunjukkan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang, lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Jadi amalan itu ibaratnya macam debu, jadi tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi maknanya amalan yang kita lakukan itu mestilah dengan niat mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, supaya pahala itu tidak terhapus. Itulah. Jadi amalan-amalan yang berganda banyak, amalan-amalan kita yang baik yang kita lakukan digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya, ya. Tapi dengan syarat ulama kita mestilah ikhlas saja, ya.
tidak apa nama, tidak ada riak di dalamnya, barulah apa nama, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah berkaitan dengan hadis tadi. Hadis tadi apa yang diceritakan oleh Abu Sufyan tadi pada Raja Rum itu, ya, dia kata Nabi Muhammad SAW berkata kepada kami itu, beribadahlah kepada Allah hanya Dia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, jangan menyekutukannya. Itulah, ya. Kemudian apa yang Nabi perintahkan lagi, diceritakan kepada Raja Rum. Dia kata Abu Sufyan, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kamu. Diuntukkan kepada orang Quraisy, maksudnya Nabi Muhammad ni, dia kata, ya, dia memerintahkan kami supaya meninggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang. Peninggalan nenek moyang ni, ya, maksudnya amalan-amalan jahiliyah dulu yang bertentangan dengan hukum hakam Islam. Bila Nabi Muhammad telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasul, maka di sana ada hukum hakam, ada perkara yang perlu ditinggalkan, tak boleh lah. Bila dah menganut agama Islam, maknanya perlu meninggalkan amalan-amalan jahiliyah yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Ta'ala kata, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai manusia, disebut wahai manusia ni umum, baik orang Islam maupun orang kafir. Allah Ta'ala perintahkan, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah apa yang ada di bumi yang halal bagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, ya. Jadi apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, banyak perkara yang dihalalkan, ya. Jangan makan benda-benda yang diharamkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makan babi itu ataupun binatang-binatang yang dipandang jijik, kotor pada syariat itu, tak dibenarkan. Dalam mazhab Syafi'i kita tengok binatang-binatang yang makan menggunakan kuku, contohnya harimau menggunakan taring, haiwan-haiwan macam itu tak dibenarkan, ya. Tapi ada binatang-binatang, ya, yang dulu di zaman jahiliyah dia terbawa-bawa, maksudnya bila dah kita masuk Islam pun, amalan nenek moyang tu masih lagi, maksudnya diamalkan. Contoh, dia orang ni, kalau ada nama istilahnya pula, dia panggil Al-Bahirah. Al-Bahirah ni maksudnya unta betina yang beranak 5 kali. Ya, unta betina yang beranak 5 kali, dan pada kali kelima dia melahirkan anak jantan. Unta ni dibelah telinga ni. Kemudian unta tu dilepaskan bebas, tak boleh diganggu, tak boleh disembelih begitu. Ini amalan jahiliyah tu, ya. Kenapa pula buat syarat tu? Kalau dah beranak 5 kali, yang kelima anak jantan, tak boleh disembelih betul. Itu amalan nenek moyang dulu. Jadi bila kedatangan Islam, kadang-kadang terbawa-bawa pula, ya. Dia orang tak sembelih sebenarnya, dia orang tak makan betul. Itu dia panggil, ya, amalan jahiliyah yang Nabi suruh tinggalkan, ya. Maksudnya binatang tu halal, tidak menjadi kesalahan tu kalau nak disembelih, nak dimakan kat telur betul tu, 10 kali itu tak ada masalah dalam Islam.
Tapi bila dah amalan tu diamalkan, tu bawa-bawa sampai ke kita. Itulah amalan-amalan kita dulu atau nenek itu. Ada juga amalan-amalan yang boleh kita fikir balik, macam tak pernah sama. Kalau kita pernah duduk, kalau saya dulu pernah duduk dengan bapak masa kecil-kecil, amalan dia tu saya tengok, saya tu nak sampai kau waktu dalam mikir. Dia kalau malam kami malam Jumaat, nasi dalam periuk tu dia tak bagi balik. Kena tinggal ke sekedar. Kita nak tambah nasi. Ada kita jangan balik. Pasal apa jangan balik? Tu dia kata aku nenek hang balik. Kawan hang balik rumah buka periuk tengok. Roh je lah. Buka periuk nasi, tak ada Allah. Susah benar. Anak cucu, dia cerita berat sampai dah. Pasal bila kita nak bertambah nasi tu, tak bagi. Bagi esok nasi tu tak habis dan buah tu dia dah. Jadi amalan ini tak ada dalam Islam. Membaca juga benar. Tapi jangan dilawan orang tua di bawah ni kita boleh. Itu amalan orang tua itu yang pada kita tidak betul. Itu amalan. Ialah orang tua kita dulu kan. Buka periuk. Tengok nasi di mana ada hadis yang gitu. Ni orang tua dulu ya. Begitulah juga kita tengok dulu orang tua ni dia suka buat ancak begitu ini. Dia lepas kan di Sungai Perak. Ayam sepuluh masak kan. Dia lepas kan supaya anak-anak cucu dia nak mandi di Sungai Perak tu tak jaga lepas, tak ada hantu air kacau begitu. Amalan tu dulu ada ya. Jadi lama-lama ada kesedaran tu, jangan amalan kurang patuh ditinggalkan. Dulu ada amalan-amalan macam tu. Dulu kita tengok di mana di Indonesia ya, Kopok dia lekat di mana tu laut dihias apa itu ini Kopok. Tak lama sudah minum. Itulah ya. Jadi larang juga. Jadi ada amalan-amalan terdahulu ni itulah. Contoh jadi dipanggil istilahnya al-ba'ir. Ada juga istilahnya sa'ibah. Sa'ibah ni maksudnya untuk betina yang dibiarkan bebas, yang dinazarkan untuk berhala. Ada apa nama? Untuk dia orang menazar untuk berhala. Juga itu tu tak boleh diuji ya? Macam-macam. Ada juga dia bagi istilahnya wasilah. Ini amalan orang jahiliah tu. Wasilah tu nak kambing kita yang beranak kebun ya? Dia beranak kebun dua anak kena berturut-turut sebanyak 6 kali. Jadi pada kali itu kalau dia beranak kebun jantan dan betina, yang betina tu dinamakan wasilah dan dia nak lagi dibiarkan dilepas gitu maksudnya. Tak boleh diuji betul, tak boleh dibeli kalau tak boleh lepas dia mana dia nak pergi ya? Ini amalan orang dia tu ya? Itulah banyaklah ada istilah naham lah begitu. Jadi amalan jahiliah tu dia terbawa-bawa bila dia pada masuk Islam kadang-kadang ya? Orang kata tu peninggalan, amalan peninggalan nenek moyang itu ya, masih lagi terpahat dalam pemikiran mereka dan mereka mengamalkan. Ada juga dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman yang maksud ayat itu ya, bila kamu dah masuk agama Islam ini ya, jangan maksudnya jangan tak dilarang lagi lah makan benda-benda yang dihalalkan. Contohnya orang dulu dia pertama tidak makan betul ya? Bila orang Yahudi, bila dia dah masuk Islam untuk tu halal hukumnya ya? Jadi dia tak makan. Ada juga dulu binatang-binatang yang jenis kaki dia tu ya, macam itik dia bercampur kaki dia orang tak makan, tak boleh zaman dulu ya, lemak-lemak binatang
tak boleh. Agama Yahudi tak membenarkan itu. Tapi bila dah masuk agama Islam, bila dah menganut agama Islam, jangan lagi diamalkan ya, pahaman-pahaman dalam syariat terdahulu. Maksudnya bila dah masuk Islam, kena ikut syariat Islam. Boleh dah makan untuk lemak untuk dan sebagainya ya. Itik tu yang kakinya bercantum ya. Dulu tak boleh. Jadi dalam agama Islam hanya boleh ya. Tinggalkanlah apa nama pahaman-pahaman dalam ajaran agama terdahulu. Dia juga ya, Allah Ta'ala perintahkan kepada orang Yahudi yang masuk yang menganut agama Islam. Dan ada juga amalan-amalan dalam agama Jahiliyah ataupun kita dalam masa muda Jahiliyah dulu sebelum Islam ni datang ya. Ada amalan-amalan muda yang baik tak dinamakan, maksudnya amalan yang baik itu diakui dalam agama Islam. Benda tu tak salah ya. Ada juga betul-betul perangai ataupun tradisi orang Arab Jahiliyah yang baik tak dianggap salah. Contoh ceritakan dulu di Ibn Abbas ya. Kalau tetamu datang orang ya, sebelum Islam, dia kalau ada tetamu singgah di rumah dia bermalam ya, bermalam di rumah dia, mereka ni begitu bersungguh-sungguh melayan tetamu. Itu tradisi orang Arab. Sebab tu ada kawan-kawan yang pergi ziarah. Sebab kawan-kawan mereka ni memanglah berada-ada Arab kedalaman. Jadi disebutkan oleh Ibn Abbas tiga sifat yang dianggap baik yang dilakukan oleh orang Arab Jahiliyah ya. Dan sekiranya orang Islam melakukannya, maka itu lebih aula, dia kata, lebih baik. Itulah yang pertama tadi. Bila mana ada tetamu ya, tinggal di rumah, dia bermalam di rumah mereka, orang Arab Jahiliyah, mereka begitu prihatin, layak tetamu dia dengan baik. Sebab itu ada kawan-kawan yang pergi ziarah, kawan-kawan juga yang satu pengajian kita tu pergi dekat kampung, cuba kita tu bermalam di kampung mereka. Sebab orang Arab yang duduk di pedalaman dia tak sama dengan Arab yang duduk di bandar. Orang di bandar ni dia kaya ya. Kalau kita pergi ke pedalaman sikit ya, tengok rumahnya mesti nyamuk pun banyak. Tapi bila kata kita ni kita ya, mereka sambut sebelah kafir orang Badui. Bila kita diziarah ke rumah dia, sebab kawan kita cuma ngaji sekali ya. Pihak keluarga tu sambut. Walaupun dia susah, nak cerita dia pun ni susah ya. Tapi mereka begitu apa nama, baik ya. Begitu menghormati tetamu mereka. Boleh kafir ni kawan dia pergi ya, pergi ke kampungan. Jadi di sebelah kafir dimasak begitu gini, disuruh kita makan tu. Anak-anak tu nanti disuruh kita makan tu kafir. Itu contoh. Dah habis kita makan apa pula dia bagi anak-anak tu. Itu kemuliaan orang yang duduk di kampung. Kalau kita buka puasa pun sama. Kalau kita buka puasa di apa nama, di masjid-masjid lah, contoh dia tahu kita ni orang asing, dia bagi kita makan, tuan syekh dia tu bagi pelajar-pelajar asing makan, dijamu dan kita begitu ya. Dia syekhnya tu dia makan sayur, dia suruh kita makan tu daging apa. Sebab kita ni tetamu, dianggap sebagai tetamu ya. Mereka begitu menghormati kita. Yang ni berlaku dulu di zaman Jahiliyah dan sampai sekarang ada lah. Jadi kalau orang Islam maksudnya dapat
praktiskan apa yang dilakukan oleh orang Arab dia tak ada masalah, benda itu benda baik. Gitu. Berbagi tentang bagaimana rahmat masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan tetap. Sebab tu kalau kita baca cerita Sina Ali ni, kalau seminggu orang tak datang rumah tu dia kan, sebab dia tahu kelebihan tetamu yang datang ke rumah ni, kelebihan orang yang datang dia ke rumah itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ni masuk ke rumah itu. Tapi setengah orang tak suka kita pun datang rumah, setengah orang sebab dia rasa susah dia pula kena cari lauk dan kena cari ayam apa nak masak. Dan kalau orang tahu nilai kelebihan kita datang rumah ni, mereka amat mengalu-alukan kedatangan utama-utama. Itu satu. Yang kedua, orang Arab dia kalau isterinya dah umur lah kita, dia tidak mencerai untuk isteri. Dia orang jaga kita, dia orang tidak mentolakkan isteri. Lalu bila dah umur dah tua ni, mungkinlah tak secantik zaman muda, tapi dia orang jaga isteri tu. Tidak sewenang-wenangnya menceraikan isteri yang tua tadi, kahwin baru. Dia orang jaga. Itu kita kata perangai ataupun tradisi lah. Orang dia elok lah maksudnya. Macam kita tu, kalau kita ada isteri lalu dah umur begitu baru, dah putih, jadi tak adalah sewenang-wenang kita cerai lain. Jaga dia seperti mana kita menyayangi dia waktu dia muda-muda. Sepatutnya begitulah. Tak cerai pun kahwin lain, tapi isteri itu tak dicerai. Itu kita kata sikap mereka orang dia. Kemudian kalau yang ketiga tu pula, kalau jiran, jiran tu dia ada hutang ataupun jiran tu sakit, mereka ni berusaha untuk membantu jiran tu. Jiran mereka, katakan jiran tu dia hutang tak boleh bayar, macam mana cara nak selesai? Dia orang akan berusaha membantu jiran, bukan dia orang. Mungkin kita ni berbeza pun. Kalau menentang rumah pun, kita pun tak tahu jiran kita. Cuba cari cara penyelesaian. Macam mana nak bantu jiran kita daripada dijinai oleh alung. Patutnya begitulah. Kalau orang Arab dulu dia macam tu. Dia bantu jiran ini, bagaimana nak menyelesaikan hutang ni. Itu satu. Ataupun kalau dia sakit, kalau jiran tu sakit, dia orang datang ke rumah, bukan bingung saja, bawa ubat. Tak boleh ubat ni, try ubat ni pula. Usaha cari ubat ni bagi jiran itu sembuh daripada sakit dia. Ini amal ni baik maksudnya. Tak tahu lah kita ni ada ke macam tu. Dia buat lebih kuat, dia bingung gitu je kan. Kalau kawan kita demam, kadang tak ajar lah buat dia juga. Masa kawan sihat, ramai kawan. Masa kawan sakit, bingung bila. Tapi orang Arab dulu dah bagus. Dia akan berusaha mencari penawar dia sakit. Kalau kawan ni bawa ubat, tak sembuh ubat ni, try pula ubat ni. Maksudnya pakar-pakar berusaha nak bagi kawan kita nak bagi jiran kita ni dia sihat walafiat. Bukan hanya sekadar kirim salam mana. Tengah-tengah kita ni kawan kita jarang kita kirim salam, kita tak ini. Sedangkan pahalanya besar, tak ada dalam Islam itu. Jarang orang sakit ini jajaran pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendoakan orang yang datang menjadi orang yang sakit. Tapi itulah jumlah manusia itu. Bila kawan ketawa, ramai. Bila kawan menangis, susah nak cari kawan yang mendampingi kita. Itulah kebiasaannya
dalam hidup kita. Jadi orang Arab ni bagus, orang yang jadi nanti diakui sikap sebini dan diakui oleh Islam. Ya, tolong bantu memang memang digalakkan di dalam agama kita. Lepas tu kalau ikut Hasan Basri ini dia kata hak jiran ini ada beberapa perkara. Contohnya hak jiran yang perlu kita kena tunaikan. Kata Hasan Basri ini, kalau dia minta hutang, kita kena bagi hutang. Patutnya kita tolong dia, hak jiran. Sebab dia hutang ni kadang-kadang dia susah tu, kan? Kalau dia tak susah, dia pun segan datang buat itu. Tapi kawan tu memang dia susah tu. Betul dan tak, kita memang mempunyai lebihan. Maksudnya kita ni memang ada duit tak, bagi pinjam juga kawan dengan jiran kita di sepatutnya itu. Terutamanya kadang anak-anaknya nak masuk universiti. Kalau dah 2-3 orang anak masuk universiti tu, terpaksa si bapa ni berpinjam dengan kawan dia yang tadi. Jadi hak jiran kita ni sebagai jiran tu meminjamkan sepatutnya. Yang kedua, dia kata bila dia mengajak kita menjemput, dia jemput kita ke rumah ni, dalam kita memperkenalkan. Kalau kita tak ada hal, kawan ajak datang rumah ni, ada jamuan sikit lah, ada kawan-kawan dia dah masak lebih sikit begitu ini, dia jemput kita datang rumah. Jadi hak kita kita kena datang kalau kita tak ada hak, sebab dia ajak kita. Kemudian banyak perkara bila dia mati kita dah hendaklah kita mengirimi jenazah itu bila dia meninggal. Ya, sebab dia jiran itu tidak sahaja kita bersejarah di rumah kita, kalau ikutlah jenazah itu sampai ke kubur. Sepatutnya begitulah. Kecuali kalau kita sibuk ataupun ada hal yang tak dapat dielakkan, itu cerita lain. Ya. Jadi itulah di antaranya contoh-contoh pada hak jiran yang sepatutnya ditunaikan oleh kita sebagai orang yang berada hampir dengan rumah itu. Jika yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarahu nabiyyu. Siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka dia tidak menyakiti jiran. Sebab kalau kamu yang dihadiri dengan tidak akhirat ialah berkaitan dengan jiran kita. Nabi pun selalu menerima wasiat daripada Jibril supaya berbaik dengan jiran. Jibril selalu memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW tentang jiran. Jadi itulah juga itu. Bila kita berjiran ni kena ada hubungan yang baik antara kita dengan jiran kita. Mudah-mudahan hidup kita harmoni. Itulah tujuannya. Jadi jauhkanlah daripada perkara yang boleh meregahkan hubungan persaudaraan. Jadi kalau saya cukup sekadar ini, insyaAllah kita akan menyambung lagi pada bulan yang akan datang. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma wa hikmah. Allahumma inna fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.